Okey, silakan Kep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Semua alhamdulillah. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kerana seluruh rakyat meraihkan kesyukuran atas pelantikan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke-9. Kami sekarang ini sedang berhimpun dalam online secara maya ni, bekas-bekas pimpinan, ahli-ahli majlis perwakilan pelajar ataupun ESCO, PMUM, Universiti Malaya, iaitu alumni yang menghimpunkan semua bekas-bekas pimpinan di Universiti Malaya bersama-sama dengan Datuk Seri Ismail Sabri untuk sama-sama kita meraihkan malam ini secara mengadakan majlis kesyukuran dan doa selamat. Alhamdulillah malam ini kita menghimpunkan hampir 30 orang pimpinan-pimpinan daripada pelbagai profesion, termasuklah adanya para mufti, pengarah-pengarah agensi agama, ada yang konsultan, pensyarah di universiti, profesor, dan kita bertuah malam ini. Kita dapat bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zulkifli bin Yusuf, mantan Presiden PMUM tahun 85-86. Beliau adalah Profesor di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Di malam ini beliau akan memimpin majlis kesyukuran doa selamat kita. Dan saya serah kepada Yang Prof untuk memulakan majlis. Silakan Prof. Terima kasih Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia sahabat saya Kapten Samsudin Munir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Tak lupa kepada saya bersamahan Datuk Mufti Tok Halim ada, Datuk Haji pun ada, sahabat-sahabat semualah. Secara ringkasnya malam ni kita pilih surah Al-Waqi'ah. Lazimnya orang baca surah Yasin. Surah Yasin tu dah jadi kebiasaan. Saya pilih surah Al-Waqi'ah ini kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam hadis antara kelebihan surah Al-Waqi'ah ini antara lainnya adalah menjemput rezeki, memudahkan urusan, jauh daripada kekusutan, serta juga masalah keuangan, kesempitan, ekonomi dan sebagainya. Ada banyaklah disenaraikan lebih kurang dalam 7-8 kelebihan surah Al-Waqi'ah. Jadi kita mohon dengan keberkatan surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan sahabat kita yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 dimudahkan urusan beliau dan diberikan kejayaan, dijauhkan daripada kekusutan, memimpin negara menuju kejayaan insya-Allah. Jadi Tuhan telah menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ya Tuhan turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, rahmah. Mudah-mudahan mana-mana satulah Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kepada kita rakyat dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita baca surah Al-Waqi'ah dan sebagaimana Kapten sebut tadi, sahabat-sahabat boleh mute dulu mic dan kita baca tu. Surah Waqi'ah ni adalah surahnya pendek-pendek ayatnya. Setiap tempat wakaf tu kita tidak perlu sambung supaya kita nantinya selamat sampai siap secara bersama dan kita aminkan doa. Secara ringkas saya akan baca doa. Lepas tu Kapten kalau ada acara ucapan pimpinan-pimpinan dipersilakanlah kita menafat pertemuan yang bersejarah. Tak sangka alam maya ini menjadi sebab untuk kita dapat berjumpa dengan pertemuan yang sungguh bersejarah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat diberi sanjungan, dan kepada para tabi'in didoakan kemuliaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha mulia, lagi maha pemurah dan maha penyayang, kami merafakkan doa, memohon keberkatan, menadah kedua tangan, memohon kemuliaan. Sesungguhnya dengan izin-Mu jua, sahabat kami, Datuk Seri Ismail Sabri, diberi mandat oleh rakyat dan perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Kami memohon doa agar beliau diberi kesihatan dan kekuatan untuk memimpin negara kami Malaysia dengan penuh makmur dan kejayaan. Sesungguhnya beliau memerlukan satu pasukan kabinet yang kuat dan berintegriti sebagaimana firman-Mu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Justru ya Allah, bantulah beliau, selamatkanlah beliau dari sebarang pengkhianat, hasad, dengki, musuh yang cemburu, dan musuh-musuh dalam dan luar negara. Sesungguhnya kami tiada kudrat menolak sesuatu ketentuan yang Engkau telah tentukan untuk kami. Kami hanya beroleh peluang dengan berikhtiar dan berdoa agar takdir yang tidak baik itu
dijauhkan dari sahabat kami Datuk Seri Ismail Sabri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala kesilapan kami yang lepas dan maafkanlah kekhilafan kami sesama kami, bekas pimpinan Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya, serta satukanlah hati pemimpin-pemimpin parti politik orang Melayu Islam agar mereka dapat bekerjasama dalam satu pasukan menyelesaikan segera isu COVID-19 dan kelembapan ekonomi negara. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kapten. Saya serahkan kembali pada Kapten. Alhamdulillah, jazakumullah khair jazak kepada Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof, kita punya mantan Presiden Satuan Mahasiswa Universiti Melaya sisi 85-26 dan juga sekarang ini Profesor di Akademi Pengajian Islam Malaysia dan ahli lembaga pemegang amanah Yadim. Dan juga beliau adalah ditugaskan sebagai pengurusi Nadwah Ulama Ilmu Malaysia NUIM. Alhamdulillah dalam ni kita hebat-hebat belaka, kita berdoa tadi supaya pemimpin-pemimpin yang dilahirkan oleh kilang PMUM ini semuanya menempuh kejayaan, memberi khidmat terbaik kepada masyarakat, agama, negara. Alhamdulillah. Ini julung-julung kalinya atas nama bekas pimpinan PMUM melonjak naik jadi amanah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebelum ni kita ada TPM, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau adalah bekas juga pimpinan PMUM. Setakat tiba Perdana Menteri. Tapi kali ini kita punya abang long kita ni, Pak Long kita ni, dia berikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin negara kita ini sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Alhamdulillah. Jadi saya nak minta kawan-kawan share dalam ni. Seminit seorang kalau boleh apa nak diucapkan harapan sebagainya. Kita ada sini Sebesar Mufti Melaka ada, kita ada program syar'i ni Tuan Haji Ismail hebat, Dr. Ghazali pensyarah hebat UIAM. Kita punya pengarah Jawi Datuk Ajib Ismail. Kita ada konsultan training yang hak popular sekarang ni di alam maya, Cikgu Mahdi. Ramai hebat dalam ni, ada kontraktor perumahan pun ada, Saifullah. Kita ada saudara Nasir daripada Kedah. Beliau adalah seorang usahawan membuat menguruskan IPTS yang berjaya sekarang ni. Dia ada universiti. Jadi segalanya dia ni banyak pelajar di bawah beliau. Jadi semua ada. Pengusaha, pengajian, pensaraf universiti, kita ada mufti, ada pimpinan dalam berbagai bidang di sini. Ustaz Fadil Kasim pun ada, beliau ni. Jadi dia pun orang kuat dari Jawi juga, dalam pengaruh operasi Jawi. Dan ramai lagi dalam ini, kita ada Datuk Jaiz tu pun, Datuk Jaiz Sardi. Ya. Bekas sosial politik, bekas Exco, Ahli Majlis Kerajaan Negeri Johor. Jadi beliau ni kira orang yang aktif, beliau memang betul aktif lah, kalau ramai dia orang aktif berpolitik. Memegang jawatan di peringkat bahagian, Ketua UMNO bahagian. Jadi kita ni sebagai support luar-luar je. Kita orang lagi Datuk Zaidi. Bangi. Datuk Zaidi, bagi. Bahagian Bangi. Datuk Zaidi boleh ni, baru masuk. Okey, Datuk Dr. Zaidi Mak Zain, Ketua UMNO bahagian Bangi. Kita orang betul duduk dan terima kasih. Assalamualaikum. Malam ni kecoh je kat rumah ni. Ada majlis sambut hari jadi. Kebetulan hari malam ni, kebetulan esok birthday saya. Oh, okey, alhamdulillah. Sana helwa. Okey, Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Ismail Sabri kerana dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9.
atas belum sokongan lagi, padu belum lagi. daripada semua pihak. Ucapan belum lagi. Dia tak sabar nak nyanyi lagu birthday. Sabar tu, sabar. Dia tengah semangat tu. Boleh lah. Sebenarnya. Tak dengar apa dia. Okey, terima kasih untuk jadi. Saya nak Okey. ucapkan di sini kepada kawan-kawan untuk berikan saya jemput dulu lah yang orang betul-betul yang dekat dengan politik ni lah. Dato' Jaiz, dia sistem politik dekat dengan menteri apa beliau punya harapan dia. Jemput Dato' Jaiz tadi, dia boleh Johor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Kapten Samsudin, hari ini saya ketiga sebelum saya dulu. Ketiga, Dato' Jaiz kalau mute. Dan juga rakan-rakan seperjuangan dalam grup ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini alhamdulillah dapat kita bukan hanya bertemu dalam sidang maya begini. Buat saya mungkin kali pertama ni kot. Yep. Ya. Kita dapat ramai dapat berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan ini mungkin akan kita ulangi pada masa akan datang dalam konteks mungkin kita berbincang kat WhatsApp ni kadang-kadang nak menulis tu panjang-panjang tu malas. Kan, jadi maybe ini boleh jadikan platform akan datang dari isu atau perkara yang kita nak cadang pada Yang Maha Berhormat, jadi kita boleh gunakan platform ini. Ya. So saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada Yang Maha Berhormat sahabat kita Datuk Seri Ismail Sabri yang telah sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 pada petang tadi. Dan saya percaya ini adalah kehendak dari Allah SWT. Ya. Kalau tengok dalam sepanjang perkembangan politik tanah air ini, daripada zaman dulu Barisan Nasional Pemerintah sampailah bertukar tiga kali kerajaan, nama Tuan Mael ni tak pernah disebut pun. Okay. Dalam parti UMNO sendiri pun bila sebut tentang pemimpin masa depan, orang nampak Dato' Isham, orang nampak KJ dan juga lain-lain, Tok Mat Hassan dan sebagainya. Nama Mael Sabri ni memang tak pernah dibincang pun sebagai bakal pemimpin negara pada masa akan datang di pihak UMNO lah. Ya. Tapi alhamdulillah kehendak Allah. Ya. Dan saya percaya Tok Mael ni pun bukan seorang yang menyusun strategi untuk mendapat jawatan yang tinggi dalam parti dan sebagainya. Dia jadi naib presiden UMNO yang pertama disebabkan oleh kepimpinan dia sendiri. Sepanjang saya jadi ketua bahagian, saya jadi Exco Kerajaan Negeri, saya ingat lagi dia Menteri Belia dan Sukan, kemudian dia jadi Menteri Luar Bandar. Memang sangat mudah berurusan dengan dia. In fact, dalam masa dia jadi Menteri Kanan pun ada beberapa perkara yang saya sendiri berikan carangan, immediately dia akan react. Maksudnya dia ni seorang yang sangat responsif dan banyak membantu dalam konteks masyarakat. Ya. Sebab tu Allah bagi laluan dia yang tidak disangka-sangka dan mudah untuk menjadi Perdana Menteri. Peringkat asalnya di Perdana Menteri walaupun mendapat sedikit halangan daripada sebilangan dari parlimen dalam parti sendiri. Tapi akhirnya Allah pilih dia juga. So saya percaya ini juga satu perkembangan politik baru dalam tanah air. Ya. Dia telah cipta rekod yang mana satu-satunya Perdana Menteri yang bukan mengetuai mana-mana parti politik. Dia hanya sekadar naib presiden. Dalam hierarki parti dia nombor 3. Yeah. Okay. Mungkin kita boleh bincangkan, kita boleh bahaskan di masa akan datang dalam kumpulan kita yang saya percaya kita banyak latar belakang. Ini satu pendekatan politik baru yang
mungkin boleh kita terapkan di Malaysia ini. Tak semestinya nak jadi Perdana Menteri itu dia adalah Presiden Parti. Dan seperti mana yang berlaku di Indonesia umpamanya. Indonesia lebih awal dia memilih jalan itu. Jadi ini mungkin akan menjadikan politik kita lebih stabil atau lebih baik. Maknanya Presiden Parti belum tentu menguasai kerajaan. Jadi Perdana Menteri boleh lebih bukan bermakna dia tidak membawa aspirasi parti dan sebagainya, maknanya dia tidak mungkin tak akan terlibat dengan perkara yang dalam politik macam-macam kan. Jadi dia sebagai Perdana Menteri, dia bukannya Presiden Parti, so dia tidak dapat, saya percaya kalau dapat berjalan dengan baik, dia tidak dapat gangguan yang sepatutnya dalam mengendalikan kerajaan ini boleh tumpu kan pada mentadbir kerajaan. So saya nampak ada beberapa cabaran yang Tuan Mael kena hadapi. Pertama sekali isu COVID-19 ini. Saya sebagai salah seorang pemimpin parti berkaundi, hari ini orang dah tak takut dah soal jangkitan 20,000 ke berapa ni. Orang dah tak fikir dah. Yang orang risau sekarang ni ialah nak makan. Kan bila kita dah lockdown, almost buka tutup yang masuk tahun kedua ni. Okay. Dan lockdown yang terakhir ni dah masuk bulan yang ketiga ni, banyak semua perniagaan collapse, orang-orang tak boleh niaga pasar malam, kawas tak dibuka. So dengan sendirinya mereka ni bukan tidak ada pekerjaan, tapi yang penting tidak ada pendapatan untuk menyara keluarga dan bayar hutang. Ni yang dekat bawah ni stres ni sekarang ni. Dan sebab tu saya sendiri hari-hari orang minta bantuan makan dan sebagainya. So itu cabaran dia. Sebab tu mungkin kerajaan kena buka sektor ekonomi dengan SOP yang ketat. Maknanya kena ada satu kempen kesedaran bahawa suka tak suka, hari ini norma baru kita kena hidup dengan COVID. Yang kedua, jangan lupa pendidikan. Oleh kawan-kawan yang jadi cikgu ni, saya perhatikan kesusahan mereka ialah PDPR ni, pembelajaran dan pengajaran berrumah ni, kata-kata tak sampai separuh kelas yang masuk. Bukan yang tak nak masuk. Pertama, kalau pedalaman tak ada wifi, tak ada mobile data. Yang kedua, yang B40 yang duduk rumah murah, rumah BPRT dan sebagainya, dia tak ada peranti, tak ada handphone yang ni kan. Kalau dia ada handphone, mungkin bapak lemak dia je. Anak mungkin 4 orang. Sekali masuk kelas, kalau dipakai pinjam handphone mak bapak dia, 2 orang je, 2 orang tak boleh masuk kelas. It's very real punya condition sekarang yang sedang berlaku. Jadi ini pun nak kena diambil perhatian, kerana kita dah masuk 2 tahun kedua PDPR ini, yang saya percaya lebih, saya berani katakan sekurang-kurangnya 50% murid-murid di sekolah ni tertinggal dalam konteks sistem pendidikan kita. It's very critical. Dan cabaran kedua ialah soal bagaimana Tuan Mael nak menstabilkan politik supaya tak ada lagi kumpulan-kumpulan nak menarik sokongan dan sebagainya. Dan sebab tu dalam konteks gabungan kerajaan ini, mungkin Tuan Mael kena wujudkan satu jawatan kuasa khusus yang melibatkan wakil-wakil parti. Sebab dia bukan Presiden Parti. Kan? Daripada gabungan GPS, gabungan Barisan Nasional dan juga gabungan Perikatan Nasional. So 3 komponen ini mesti ada satu jawatan kuasa untuk memandu dalam konteks khususnya polisi-polisi kerajaan yang baru. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Tuan Mael akan dapat menguruskan kerajaan ini dengan baik, dan ini satu, saya katakan tadi, satu turning point pada politik baru Malaysia. Okay. Mudah-mudahan, jadi kita doakanlah yang Muhammad akan sentiasa diberikan petunjuk dan hidayahnya, dan seperti sekali diberikan
kesejahteraan dan juga petunjuk kepada Allah SWT untuk terus memimpin negara. So sekian, terima kasih. Panjang belum, minta maaf. Terima kasih Datuk Jais. Beliau sebenarnya adalah mantan Presiden PMUM tahun 91. Jadi beliau adalah di antara juga pemimpin kita yang berjaya masuk dalam stream politik di Johor sampai ke peringkat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri, dan baru-baru ni sebelum kabinet diletak jawatan beliau sekretari politik kepada Menteri Paduan. Alhamdulillah. Daripada politik saya buat kita mufti lah. Ini awak ke agama sikit. Saya pun semahah. Ini mungkin minta di pandangan orang berkecuali. Minta pun. Terima Silakan. kasih kepada Kapten Samsudin, rakan-rakan, Profesor Datuk Zul, Dr. Ghazali, Ismail, Datuk Jais, Cikgu Mahdi, semualah, Dr. Fadil, Ustaz Fadil yang boleh saya sebut, yang tak tersebut, insyaAllah. Saya tak ada apa, yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan dan amanah yang diberikan atas konflik dan orang kata gelombang perubahan politik yang begitu hebat di Malaysia. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah putaran kerajaan Datuk Jais telah confirm bila selalu putaran kerajaan terlalu drastik sebenarnya untuk mencapai stability mengambil masa. Saya tengok sejarah Suharto jatuh di Indonesia, juga Habibie naik dan sebagainya untuk menstabilkan Indonesia dalam tempoh 5 tahun untuk menjelang pilihan raya yang akan datang, dia berbagai-bagai cabaran. Jadi saya yakin Datuk Seri Ismail Sabri akan mengambil tanggungjawab ini untuk menyempurnakan kepimpinan walaupun dalam menjangka menghadapi cabaran getir dalam COVID, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya untuk menuju PRU yang ke-15. Jadi sudah pastilah kabinet pada kali ini yang ke-9 saya yakin dia akan meletakkan penuh hikmah, keadilan dan kebijaksanaan untuk menstabilkan situasi politik yang begitu ekstrim di Malaysia hari ini dengan sentimen perkauman, sentimen kepartian dan sebagainya. Dan saya yakin kepada semua kita merujuk kepada ayat Quran surah Al-Imran ayat 26 bahawa kekuasaan wewenang yang kita dapat ini, jawatan yang kita dapat ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah pinjaman sementara dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, kekuasaan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memiliki segala-galanya. Dia memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Wallahu a'lam. Allah boleh mencabut semula daripada sesiapa yang dikehendaki dengan sekelip mata saja. Kalau dia kata tak nak, orang kata tunggu sampai bila pun tak dapat juga. Dan dia jugalah yang memuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah jugalah yang menjatuhkan martabat atau menghina ke atas siapa dikehendaki. Di tangan Allah segala-galanya kekuasaan. Ialah Tuhan Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Dan insya-Allah saya yakin pada Datuk Seri Ismail Sabri dalam tempoh ini ialah untuk memimpin dengan penuh keadilan, dengan penuh kebijaksanaan. Itulah saya rasa dua senjata yang mungkin kata keadilan dan kebijaksanaan. Mungkin Datuk Jais, rakan-rakan dalam pelbagai parti, era parti, kepartian politik di Malaysia ini akan berubah wajah daripada agaknya, daripada ta'asuf pada sesuatu parti kepada sesuatu yang bersifat leadership, kepemimpinan, melihat kebijakan, kebijaksanaan, keadilan, watak kepimpinan, humble dalam masyarakat dan sebagainya. Dan saya yakin Datuk Seri Ismail Sabri akan dapat menzahirkan, dan insya-Allah bukan sekadar beberapa ketika dalam PRU sebagai Perdana Menteri yang ke-9 ini, mungkin kita doakan berlanjutan sehingga PRU yang ke-15 untuk beberapa ketika. Dan sudah pasti pada tanggungjawab kita ialah kita tidak duduk atas kursi kepimpinan itu sebila-bilanya. Hari ini ialah kita harus membina kumpulan-kumpulan pelapis untuk pemimpin-pemimpin muda. Kalau kita tengok di Eropah,
presiden-presiden, Perdana Menteri mereka dah makin lama makin muda dah. Jadi ini satu cabaran pengundi muda yang begitu menguasai kita hari ini. Kita melihat mereka jumlah semakin ramai dan saya yakin kita perlukan wisdom. Dan saya yakin juga kepada dalam trend politik hari ini, mungkin saya minta maaf kalau saya katakan tadi, ialah perlu ada pengasingan kuasa dan tugas. Jangan dimonopoli sesuatu tugas. Saya yakin ramai rakan-rakan di PMUM ni boleh diberi peluang untuk pegang JLC dan sebagainya. Tapi trend yang berlaku di politik Malaysia, minta maaf saya kata tidak itu, tetapi dikuasai semuanya. Akhirnya dalam seorang tu ada 10 pengurusi lain yang perlu. Kalau diagih-agihkan, saya yakin ramai yang akan dapat manfaat dan mendapat bukan manfaat lah, maksudnya diberikan kepimpinan, pengiktirafan kepada mereka. Wallahu a'lam. Itu saja yang nak saya sampaikan. Dan ya, kita doakan negeri kita, negara kita yang tidak lain dan tidak bukan kita hendakkan, iaitu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang aman, lagi sejahtera serta mendapat pengampunan, dan tidak lain tidak bukan yang kita minta pada Allah, Rabbi ja'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keamanan pada negeri dan tanah airku ini, dan turunkanlah rezeki yang melimpah luas daripada mana, tidak lain dan tidak bukan siapakah, itulah di kalangan hamba-hamba yang beriman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Kapten. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ustaz Abdul Halim Tawil. Beliau ni adalah bekas Majlis Puan Pelajar MPP tahun 87-88. Saya sekarang tadi dengar cakap orang politik, dengar cakap orang yang tawaduk, mufti. Saya minta orang akademik pula, Dr. Ghazali daripada UIAM. Boleh Dr. Ghazali? Report pada Cikgu Mahdi untuk kenalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Boleh. Clear. Minta maaf kalau ada suara daripada belakang. Anak-anak sedang kuliah, sedang berkelas taranum Al-Quran. Terima kasih Kapten Samsudin, Datuk Profesor Yusof, Hardi, Datuk Zaidi, Datuk Khairuddin, Datuk Fadil, Tuan Fauzi kita, Cikgu Mahdi, saya bersama sahabat-sahabat dalam grup kita lah, Alhamdulillah. Saya sama seperti sahabat-sahabat yang lain, sebenarnya merasa sangat terpuja lah untuk sama-sama bertemu malam ini. Detik bersejarah saya fikir, dalam beberapa tahun kita berada dalam PMUN atau dalam kumpulan grup ekspert PMUN, kita dapat bersama-sama dalam satu kesempatan yang juga bersejarah. Timbalan Perdana Menteri yang paling singkat terus jadi Perdana Menteri, bersejarah. Perdana Menteri sebagaimana Datuk Jais sebut tidak ada merancang apa-apa gerakan strategi untuk naik, tetapi Allah menentukan rezeki Datuk Ismail Sabri daripada anak penuri getah, daripada budak kampung lah, senang cerita menaiki kepimpinan daripada bawah, dari pelbagai sudut pengalaman yang telah ditimba daripada kementerian-kementerian. Saya ingat pada waktu saya anak saya nak masuk MRSM dulu, kerana cabaran pada ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri seperti saya jaga Kementerian Luar Bandar, jaga MARA ni, masa tu saya jaga MARA. Jadi alhamdulillah saya WhatsApp, beliau respon dan memberikan mata. Macam Datuk Jais sebut tadi lah, beliau seorang yang friendly, tak ada banyak tanya, dan alhamdulillah anak saya alhamdulillah dapat belajar di amal sampai sekarang ini kali lah. Saya nak mengambil kesempatan pada malam ini, satu pimpinan qiyadah ini dalam politik kenegaraan adalah merupakan satu sunnah. Para nabi dan rasul diberikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin, mentadbir manusia di seluruh alam, termasuklah junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kedua kita kan. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan agar negara kita ini akan menuju kepada satu direction yang berasaskan kepada aspirasi sunnah, aspirasi Quran. Saya mengulangi sekali lagi apa yang disebut oleh sahabat-sahabat yang lain, Datuk saya bersama tadi sebut, prinsip kepimpinan ini dalam Quran menyebutkan al-adlu wal ihsan, itu mesti digabung.
keadilan dan juga benevolent. Ihsan itu terutama dalam keadaan sekarang ini, suasana yang disebutkan tadi, ihsan itu perlu ditunjukkan dan dilihat oleh rakyat bagaimana kepimpinan negara terutamanya mereka menantikan perubahan, walaupun ada yang masih belum berpuas hati kerana tidak ada perubahan total nampaknya dari sudut struktur political parties yang membentuk kerajaan nanti. Tapi kita mengharapkan akan ada satu anjakan paradigma yang lebih baik untuk mencatat sejarah juga. Kalau Dr. Ismail Sabri mencatat sejarah dengan apa yang kita sebutkan tadi, kita juga mahu beliau mencatat sejarah untuk melakar satu pembaharuan yang baru dalam membawa politik Malaysia ini ke arah yang lebih hampir kepada tuntutan Allah SWT dan Rasulnya berdasarkan kepada ayat Quran yang saya sebutkan tadi. Dan juga kita mengharapkan agar kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk membuktikan soal-soal integriti, soal-soal kebajikan rakyat dan juga dari sudut nilai-nilai Islam ataupun syariah compliance, produk-produk ataupun program-program yang saya alhamdulillah dapat juga membantu di Kementerian Sumber Manusia, agensi PTPK, bukan PTPN, PTPK, Badan Tabung Pendidikan Kemahiran, yang saya terlibat membantu untuk mengubah segala bentuk loan yang diberikan itu kepada syariah compliance. Jadi kita mengharapkan direction itu juga akan diambil sama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita nanti dalam segala aspek-aspek bidang penyiaran, bidang sukan, bidang perbankan dan keuangan dan sebagainya, pendidikan terutamanya, agar dapat kita mengambil roh Islam itu menjadi asas negara Rabbani, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja Tuan Kapten ucapan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh terserah kepada Cikgu Mahdi. Beliau tadi Cikgu Mahdi saya perlu moderate sebab ni, kita ambil alih lah. Saya nak bagi jemput Datuk Ajib. Datuk Ajib dia bertuah tadi. Sebelum Datuk Seri Ismail Sabri nak pergi ke istana, beliau ada berikan amanah untuk baca doa tu. Ada pengalaman ni kita nak ni. Datuk Ajib pengarah Jawi sekarang ni. Okey. Terima kasih yang berusaha Kapten Samsudin, yang berbahagia Profesor Datuk, saya bersama Datuk, Datuk YB, tuan-tuan dan tuan-tuan yang saya kasih sayang. Sebenarnya alhamdulillah saya bersyukur sebab saya berada di rumah Yang Amat Berhormat daripada pukul 12 sampai pukul 1.50. 1 jam 50 minit lah. Kebetulannya sebenarnya saya rapat dengan menantu dia, Datuk Jovian. Jadi Datuk Jovian yang WhatsApp saya boleh tak datang ke rumah pagi esok. Saya kata insyaAllah boleh. Dan saya kata betul ke saya ni pengarah negeri je, sepatutnya federal. Saya kata tak apa, kata I know you dan my father know you, kata dia. Sebab kebetulan sesekali saya WhatsApp secara personal kepada Yang Amat Berhormat lah tentang beberapa perkara, dan kadang-kadang beliau menghubungi saya bila pegawainya menghubungi saya untuk beliau mendapatkan sesuatu lah, keputusan ataupun contohnya untuk menghubungikan staf dia ataupun kenalan dia. Jadi tadi saya sempat berbual 3 kali dengan Datuk Seri, dan saya sempat sebenarnya tadi memaklumkan saya ni mewakili alumni walaupun tak dapat mandat. Saya cakap di akhir doa tadi saya mewakili Jawi ucapkan tahniah kepada Datuk Seri atas pelantikan. Lepas tu saya kata saya juga mewakili alumni PMUM ucapkan tahniah, tapi pimpinan PMUM mungkin akan buat kunjungan sendiri kepada Datuk Seri satu masa nanti, insyaAllah. Kami amat berbangga kerana ada di kalangan alumni PMUM yang menjadi Perdana Menteri. Dan saya sebut juga ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maknanya alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan baik dan kita berdoa sama-sama. Jadi insyaAllah sekiranya Exco PMUM nak jumpa dengan beliau, boleh kita aturkan lah. Kebetulan saya juga kenal dengan SUSK dan juga
2-3 orang pegawai kanan di pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri, kerana saya dipahamkan semua pegawai daripada Menhan, daripada Menteri Pertahanan sebelum ini nampaknya masih dikekalkan, termasuk juga dengan Supolnya, tapi tak pastilah akan datang. Tapi based on tadi Datuk SUSK bagi tahu kemungkinan kebanyakannya kekal dan mungkin ada penambahan lah. Dan saya lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebenarnya orang yang kuat bekerja. Saya tidak mengenali beliau secara dekat sebab beliau adalah senior saya lah, bersama dengan Prof mungkin, bersama dengan Datuk Jais mungkin. Sebab saya 54, PM kita 61. Maksud saya dia lebih senior daripada kita lah. Sebab yang lain ni rasanya belum pencen lagi kan. Tetapi mengenali beliau dalam bekerja, kerana Jawi juga ada kaitan dengan SOP solat di masjid, surau Jumaat dan juga surau. Dan apabila berlaku perbincangan berkaitan bagaimana federal nak laksana, biasanya mereka akan ambil apa yang tuanku perkenan di peringkat wilayah. Dan memang kita berada dalam satu masa zaman yang Allah SWT meletakkan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Ketua Agong memang tepat pada masanya. Dan pada masa ini juga kita lihat bahawa rakyat dan negara serta pimpinan melihat bahawa institusi beraja memainkan peranan yang penting untuk menentukan dan juga menyelesaikan isu dalam keadaan kegawatan politik. Dan alhamdulillah kalau Kapten Samsudin, Prof Datuk Zulkifli, Datuk Jais, rakan-rakan nak membaca tulisan saya setiap hari Sabtu, tadi pun saya ada komen sikit tentang kepimpinan. Kalau minggu lepas kita cerita pasal perpaduan, maknanya adalah mesej-mesej yang kita nak sampaikan. Jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah saya tertarik dengan program begini. Saya rasa perlu diteruskan dan kalau boleh mungkin kita bacalah bukanlah surah Yasin Prof Datuk mungkin ayat begini ke tujuan untuk COVID-19. Maknanya nanti kita cuba war-warkan sebab untuk makluman tim kami di Jawi KL Putra Lambuan telah menguruskan jenazah COVID dah 3,200 lebih dah. Dekat 3,300, jumlahnya banyak. Dan yang meninggal sekarang ni bukan setakat berusia 60 ke atas, yang berusia 40 ke bawah juga ramai. Dan kita mengharapkan ianya berkurangan walaupun minggu di berkurangan, tapi dengan cerita macam ada kenaikan sedikit. Tapi kita mengharapkan negeri-negeri yang ada kenaikan seperti Sarawak, Sabah, saya dipahamkan Johor juga akan dapat dikawal dengan baik dan pengalaman kita di wilayah boleh membantu rakan-rakan kita di sana, tetapi hubungan kita dengan Allah kita boleh buat dan saya yakin kita boleh tarik rakan-rakan kita atau anak adik-adik kita di universiti untuk bersama-sama dengan kita nanti. Okey, itu saja Prof Datuk, lebih dari seminit tapi saya teruja sebab berjumpa dengan orang yang hebat-hebat. Saya hanya orang yang kurang ilmu, hanya bekerja dan mudah-mudahan saya dapat banyak ilmu dan pengalaman pada abang-abang saya ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mahdi, silakan. Kap. Terima kasih kepada Kapten kerana memberikan peluang kepada Terima kasih kepada Kapten kerana memberikan peluang untuk menjadi host dan juga moderator bersama pada malam ni. Minta maaf mungkin nampak beberapa kekurangan sebab baru saja menguruskan sebelah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil sahabat kita Datuk Ajib, pengarah Jabatan Servis Ketuan yang memberikan satu ucapan yang begitu bermakna kerana adanya link di situ dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat berusaha untuk mengelingkan alumni pula dengan pejabat Perdana Menteri supaya ada sesuatu yang kita boleh bantu dan boleh kita sinergi bersama-sama dengan masya-Allah tenaga yang ada sangat hebat. Jadi untuk seterusnya kita nak jemput siapa ni agaknya Kapten Untuk seterusnya seminit Datuk Zaidi ada mohon, boleh mungkin kita jemput Datuk Zaidi. Datuk Zaidi silakan. Datuk Zaidi. Terima kasih Cikgu Mahdi. Ya, silakan Datuk. Tampil ke pentas utama. Datuk Doktor Profesor
Zul, sahabat Dr. Ghazali, Datuk Halim, Datuk Muhammad Ajib yang ada kat sini lah Kapten, dan Datuk Jais Sadeh. Alhamdulillah, saya tadi minta maaf pelan kebut sikit lah. Saya dengar je lah baca Al-Quran sebab pukul 9 tu dah mula majlis tadi. Jadi saya tak dapat nak join. InsyaAllah next time kita join saya lebih teratur lah bagi saya. InsyaAllah Datuk. Baik, ada 3 perkara sajalah saya nak sebut di sini. Pertama sekali, dalam politik ni saya mengenal rapat lah Datuk Seri Ismail Sabri ni. Dan lebih rapat lagi pada tahun 2018 selama 1 tahun beliau mengetuai UMNO Selangor. Dipinjamkanlah ke Selangor untuk mengetuai UMNO Selangor ni. Sementara UMNO Selangor dapat berdiri baliklah dan alhamdulillah sewaktu beliau melajui UMNO Selangor ni selama setahun kita dapat mengenali hati budi beliau. Bagaimana sahabat-sahabat sebut tadi, berkenaan peribadi Datuk Ismail Sabri itu saya boleh mengesahkanlah kalau nak disahkanlah. Dan saya dapati beliau ni seorang yang mesra rakyat, mesra pemimpin. Dia tak kira pemimpin di peringkat mana sekalipun, pemimpin di peringkat ketua bahagian ke, AJK bahagian ke ataupun akar umbi pun dia layan, sama rata saja. Dan perkara ini juga diteruskan oleh orang sekeliling dia, daripada Sepolnya, sulitnya dan pegawai-pegawai peribadinya, dia melayan juga kalau kita berhubung dengan beliau. Jadi ini yang kita kenaki. Kita tak mahu pemimpin apabila dah naik pegang portfolio yang tertentu di kementerian, hubungi pun susah. Jadi ini tidak berlaku pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail. InsyaAllah kita kalau ada apa-apa keperluan untuk mohon dibantu, saya percaya bahawa Datuk Ismail Sabri ini adalah orang yang paling tepat untuk kita dekatilah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya amat risau sebenarnya dalam beberapa bulan kebelakangan ini, iaitu tentang hubungan PAS dengan UMNO. Saya begitu concern sekali tentang muafakat nasional ini. Saya tidak mahu wujudnya apa jua alasan untuk memisahkan antara PAS dengan UMNO. Kerana UMNO telah pun membuat pindaan pada pembelagaannya daripada perkara 3.3 kepada 3.1. Perjuangan UMNO ini adalah untuk memartabatkan agama Islam itu, mempertahankan dan juga mengembangkan agama Islam. Tidak ada bezanya. Saya pun dah baca dari perlembagaan PAS pun begitu juga. Jadi kita tidak patut dan tidak wajar sama sekali kita berbalah atas perkara-perkara kurung, kerana itu tidak akan menguntungkan umat Melayu dan juga umat Islam dan negara kita khususnya. Jadi saya rasa dan saya percaya bahawa Datuk Ismail Sabri ini akan mainkan peranan untuk merapatkan kembali hubungan PAS dengan UMNO. Dan ini boleh dijayakan dengan pelbagai cara. Kalau nak dihuraikan panjang lah. Saya rasa ada juga menurunkan idea-idea ini untuk saya sampaikan di kawasan saya ataupun di bahagian saya, supaya ahli-ahli tidak menyindir di antara satu sama lain, kerana itu boleh melukakan perasaan kita. Jadi kita cari titik-titik persamaan saja. Yang perbezaan tu kita letak ke tepi, kerana kita nakkan PAS dengan UMNO ni bersatu sehinggalah masuk pilihan raya dan sehingga selama-lamanya lah. Lagi adanya negara kita ni, lagi itulah PAS dan UMNO bersatu, insyaAllah. Boleh menjayakan agenda-agenda Islam. Seminit Datuk, seminit. Jadi untuk akhirnya Prof pun tahulah kita macam mana. Cikgu Maju tahulah Saya jamin Datuk Edi tu. Pecah rahsia. Jadi saya dengan sahabat-sahabat ni, ada dulu kata saya murtad dah, dah keluar masuk UMNO. Dulu memang ya. Tapi sahabat-sahabat saya, Dr. Ghazali semua ni, dia tidak sampingkan saya lah. Masih lagi membimbing saya dengan macam-macam harapan, perjumpaan, pertemuan, doa, ucapan dan sebagainya. Jadi saya pegang itu semua sebagai satu agenda peribadi saya lah untuk kita merapatkan ukhuwah sama kita. Yep. Jadi harapan saya, Datuk Ismail Sabri ini akan
membawa satu landscape baru pada politik Malaysia, yang mana sebenarnya kita memerlukan perubahan, tapi perubahan yang kita cuba buat ni banyak halangan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan ini adalah bagi saya takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita wajar beriman dengan qada dan qadar ini, dan kita perlu melihat hikmah di sebaliknya. Kita dah minta lama dah keadaan macam ni, di mana satu perubahan yang besar umpama yang berlaku ini, iaitu presiden bukannya memegang kuasa eksekutif dalam negara kita, lebih-lebih lagi di peringkat yang tertinggi, Perdana Menteri itu sendiri. Saya pun telah berjumpa dengan yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi pada hari semalam di Country Heights, berbincang dengan beliau dan untuk mendengar sendiri apa sebenarnya hasrat hati beliau. Tapi ramai orang buat fitrah dan sebagainya. Sebenarnya Datuk Seri Zahid Hamidi begitu teruja dengan perkembangan yang berlaku ini, dan beliau mengatakan bahawa sampaikan kepada semua orang dan sampaikan kepada semua ahli UMNO bahawa kita sokong kerajaan ini dan kita perteguhkan UMNO dan kita gerakkan mufakat nasional ini sehingga kita mencapai kejayaan lebih besar dan menerajui negara kita, negeri Selangor ini khususnya, dan juga negeri-negeri yang lain. Jadi sekarang itu sajalah dari saya untuk sebagai kata apa pandangan satu sen saya lah di depan sahabat-sahabat saya yang lebih hebat yang mulia, insyaAllah. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih bagi Datuk Zaidi berikan sepatah dua kata, walaupun satu sen dah lebih 3 minit tu ya. Patut kena saman. Terima kasih Datuk, mungkin ada perkembangan yang baik kita kongsikan. Jadi seterusnya ada permintaan kejap Tuan Haji, belum sebut lagi ni. Kita jemput kakak saya, sahabat hebat kita iaitu alumni yang berbahagia Tuan Haji Ismail untuk memberikan sepatah ke 1 minit dari sekarang. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum pada semua para sahabat. Waalaikumsalam. Saya ada urusan nak keluar tu, saya masa ambil cepat. Pertama saya ucapkan tahniah kepada Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai PM yang ke-9. Saya nak ambil rengkas saja. Saya dengar banyak orang bicara tentang UMNO saja. Tadi Datuk Ismail Sabri sebut yang saya anggap jadi kunci kepada orang UMNO lain. Tadi dia ucap tahniah selepas pelantikan, dia sebut kepada semua parti. Dia sebut Bersatu, dia sebut PAS, sebut GPS. So UMNO janganlah terlalu tergembira sangat. Anggaplah ucapan Datuk Sabri adalah ucapan penyatuan. Saya masih hairan kenapa UMNO nak hanya bersama dengan PAS. Kenapa tidak mahu terima Bersatu? Kalau tak terima Bersatu, perpecahan ini akan berterusan. Maksudnya berlaku nanti pertandingan 3 penjuru. Saya cadangkan supaya UMNO reverse balik. Semoga Datuk Ismail Sabri yang berdiri sekarang pun di atas sokongan Bersatu terima dan sokongan PAS. Satu saja parti tarik akan jatuh balik. So janganlah UMNO overexcited sangat untuk menentukan segala dasar-dasar sekarang. Ini saya ingatkan kepada pimpinan baru supaya harus menerimalah hakikat sebenar bahawa tidak ada satu parti pun sekarang yang dominan. Apa sangat yang kita nak bangga dengan keadaan sekarang ataupun apa yang berlaku dalam sehari dua ni adalah satu benda yang hanya saling kulit saja, iaitu nak menukar seorang menjadi Perdana Menteri. Jadi saya harap apa salahnya UMNO juga bersedia untuk menyatukan semua parti-parti politik yang boleh duduk satu meja untuk berbincang tentang masalah umat Melayu, Islam, dan saya kira tidak salah seperti Bung Mokhtar selalu sebut, kalau bergabung 3 parti ni, UMNO juga akan dominan dan boleh melebihi 100 kursi, 120 ke atas. Jadi apa perlu kita nak bergaduh sangat dan bersatu? Kita menjatuhkan kerajaan kita daripada Pakatan Harapan.
Ya. Saya rasa itu saja ringkas bagi pihak saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih Haji Wei. Dia macam ucapan dalam majlis presiden pula, dia menasihatkan presiden-presiden supaya bertenang, jangan bergaduh-gaduh. Terima kasih Haji Wei. Kita akan sampaikanlah pesanan ini supaya dapat bersatu, bersinergi dan pentingnya lah kita membangunkan semula negara kita. Baik, seterusnya dalam list yang kita dapat request, kita persilakan Haji Fauzi daripada Janda Baik, Ceringin Hill. Silakan Haji Fauzi, kakanda Haji Fauzi. Yang ni musuh saja ni. Mana Haji Fauzi? Okey. Oh, nama Pak. UMNO kena terima bersatu, PAS kena terima. Haji Fauzi pakai Faik Helman ya? Okey, alright. Okey, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Datuk Sam, Prof. Datuk Zulkifli dan Datuk Alim, Datuk Jais. Datuk Jais hadir, saya satu batch dengan Datuk Jais hadir. Oh, satu batch. Datuk Jais menang masa tu BM Nadi BMB. DMD dulu. Sama lah kita je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan. Dulu saya pertamanya saya minta maaf lah. Saya agak nakal sikit kadang-kadang dengan Haji Wei kan. Ibu hari kan. Minta maaf banyak lah. Saja kadang-kadang tu nak berbicara kan. Sebab saya dah lama tak berkecimpung dalam politik kan. Tapi kita masih ikut rapat lah kan. Keduanya, Alhamdulillah syukur tahniah kepada Mak Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 ni. Saya cuma nak sikit je lah pasal politik. Pada pandangan saya lah, mungkin saya salah kan. Saya selalu duduk kacau Tuan Haji Wei kan, Tuan Haji Ma'il kan, dia PAS kan. Saya UMNO kan, tapi saya tak pernah pun memberi undi saya kepada UMNO. Ni open secret kan. Bicara rahsia. Saya tak pernah bagi undi saya kepada UMNO kan. Walaupun saya ada adik-adik UMNO seumur hidup, saya pernah jadi ketua pemuda cawangan, pernah tanding ketua pemuda bahagian, tapi saya kalah di peringkat pemuda bahagian sebab saya tak guna duit. Okay. Saya tak guna duit. Okay. Saya cuma guna apa yang saya boleh tawarkan. Jadi saya rasa politik Malaysia harus berubah lah. Dan saya pun mengundur diri daripada UMNO, aktif daripada UMNO sebab saya tak setuju dengan cara politik yang begitu kan. So ini politik yang memusnahkan. Okay. Kita bercakap tentang survival orang Melayu, survival orang Islam. Tapi kita faham saya vokal lah. Tapi kita tak melihat perkara itu berlaku dalam pentadbiran parti dan negara lah sebenarnya. Kalau tuan-tuan mungkin ada anak-anak kita kan, kalau anak-anak saya umur 25, 24, 23, 18, 19, dia orang tak akan undi UMNO. Kan? Saya tak bercakap pun hal politik dengan anak-anak, tapi saya sangat open. Okay? Kita boleh kritik siapa saja. Okay? Tapi saya rasa ini peluang yang Datuk Seri Ismail Sabri kena ambil, okay, untuk memperbetulkan balik kan. Kita jangan cakap saja di mulut tapi kita tak buat. Okay. Kita perintah negara 60 tahun. Okay, saya selalu cakap dengan Kapten Sam, kita perintah negara 60 tahun tapi kita semakin hilang. Okay. Dunia negara ini semakin hilang dari genggaman orang Melayu. Kita asyik salahkan orang asing, salahkan DAP, itu jadi kitanya punching bag. Tapi kita tak membina diri kita, kan? Kita tak tunjuk contoh dan tauladan yang baik pada generasi yang bawah daripada kita. Jadi saya rasa sampai masalah Datuk Seri Ismail Sabri pun orang yang tak mengejar, macam Datuk Jais cakap tadi kan, dia tak mengejar kejawatan itu, tiba-tiba jatuh ke riba. Jadi saya rasa tak ada orang yang boleh nak marah dia. Okay. Kalau dia kata, I nak buat macam ni. Okay. Tambahan pula lagi, Sri Paduka Baginda Yang Agung yang lantik dia kan. Jadi saya rasa dia kena ambil peluang ni. Kalau bagi saya lah, ini do or die untuk survival politik orang Melayu lah. Okay.
Kalau ini pun tak boleh buat juga, ya. Saya rasa ketiga-tiga parti Melayu ni, UMNO, PAS bersatu, tak ada harapan lah dalam landscape politik negara lah. Sebab kita kena ingat, orang yang berumur 40 ke atas ni dah makin kurang. 40, 50, 60, dia kenal lagi UMNO. Tapi orang yang bawah umur 40, dia tak kenal UMNO dah. Kan? Kalau di peringkat saya, di kampung saya, di Jana Baik tu sendiri pun kan, pilihan raya 2018 yang baru ni, kan, kalau dulu daripada 1,600 orang pengundi Melayu, UMNO akan dapat puan-puan pun 1,400 daripada 1,600 tu. Tapi last election 50-50 je. 50-50. Tapi Allah punya takdir kan, kita tengok DAP bila diberi kuasa, dia melampau-lampau kan, dia lebih-lebih kan. Jadi itu sebenarnya advantage untuk orang Melayu untuk tak akan pergi ke arah sana. Tapi parti Melayu untuk bawah pimpinan Perdana Menteri ke-9 ni kena berubah lah. Kena berubah kan. Kita tak mau dengar lagi macam vaksin kan. Kita dengar orang ambil komisen sana, ambil komisen sini. Kan. Nak buka pusat vaksin pun kena bayar komisen. Kan. So bila sampai dekat, contoh bila sampai dekat saya, pihak Kementerian Kesihatan nak guna cerengin untuk buat jadi pusat vaksin, nak bayar tak ada duit. Kan? Kita dengar keluar duit beratus-ratus bilion kan, nak jadi tempat vaksin, UMNO kena telefon saya. Boleh tak kita guna cerengin? Cakap boleh kan, tapi you guna api air you kena bayar lah kan. So berapa ringgit? Kata berapa ringgit boleh bayar kan. Tak ada duit nak bayar. RM5, saya kata dia bayar RM5 je cukup. Pun tak boleh bayar. Last guna pusat latihan UMNO, sebab ada pusat latihan UMNO. Kan percuma kan. Tapi kaki tangan yang bekerja kaki KM duduk di hotel saya, UMNO yang bayar. Kan, UMNO bayar untuk first dose. Second dose, UMNO cakap tak ada duit nak bayar. Semua duduk di pusat latihan UMNO. Itu contoh lah kan. Jadi benda ni dia spread around tu. Macam mana you spend duit berbilion-bilion, you tak boleh bayar untuk cucuk vaksin. Jadi itu contoh lah. Jadi benda-benda ni sekarang social media kan, telefon semua, cepat je orang tahu semua kan. Jadi saya rasa this is the best chance lah dalam masa setahun setengah ni untuk Datuk Seri Ismail Sabri ubah lah keadaan ini kan. Otherwise kita susah lah kan. Kita lepas kita, anak cucu kita, saya rasa susah lah. Sebab kalau kita tak berubah, kita nak lawan dari segi ekonomi, kita tak ada. Jiran saya sebelah rumah, saya kereta pun dah tak boleh bayar dah 2 tahun tak ada berniaga kan. Jiran sebelah rumah saya cerita boleh keluar 2 kereta baru kan. Macam mana kan. Boleh keluar 2 kereta baru kan. Yang berhormat janda baik ada 30 saat lagi. Jadi saya agak kritikal sikit kan, sebab saya orang ahli UMNO seumur hidup kan. Walaupun dekat kampus nadi kan, bila keluar masuk UMNO kan. Tapi saya tak pernah bagi undi saya kepada UMNO sebab saya orang yang praktikal. Kalau calon tu tak bagus, saya tak undi. Kalau calon tu bagus, saya undi. Jadi itulah. Tak banyak-banyak. Datuk Profesor, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak beritahu calon UMNO dah dekat berapa penggal, Datuk Tuan Fauzi ni dia tak dapat calon UMNO yang baik untuk dia pantau. Ada. Allah. Tapi kali ni saya memang berazam akan pangkat UMNO. Alhamdulillah. Okey. Kali ni mesti kena undi sebab kita dah dalam keadaan bahaya kan. So every undi tu berharga. Jadi kali ni mesti undi UMNO. Kali ni kalau Haji Fauzi tak undi juga, kita akan posting balik mesej-mesej yang dalam. Okey. Sebab kita sayang. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Haji Fauzi yang berusaha tadi pada janda baik ya. YB tu yang berusaha. Nampak dia begitu bersemangat meluahkan segala-galanya kepada kita, meletakkan semua on the plate dan sama-sama kita fikirkan agar ada solusi yang terbaik untuk semua insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Fauzi yang memberikan satu perkongsian lah yang mungkin membuka minda kita sebenarnya apa yang berlaku sekarang ya, hasil dari isu vaksin dan sebagainya. Baik, ada permintaan kita minta mungkin Ustaz Haji Fadil. Ini pun juga orang kuat dari PMUM. Kalau boleh mungkin sepatah 2 kata. Seminit silakan Tuan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi Kapten selaku penganjur kita malam ni, dan Profesor Datuk Zul, YB Datuk Cikgu Johor, Syahdi, ya. dan tuan-tuan semualah. Dan saya pertamanya mengucapkan alhamdulillah dan tahniahlah kepada Datuk Seri Ismail Sabri atas pelantikan sebagai PM yang ke-9. Apa yang menjadi harapan saya ialah inilah masanya untuk Datuk Seri Ismail dan tim dia lah yang dia akan bentuk untuk membetulkan landscape politik negara ke arah saya ada sebut dalam grup lah ke arah politik baik dan politik harmoni untuk politik Melayu Islam. Dan saya akan untuk tadi kita muafakat nasional, bukan hanya UMNO dan PAS saja. Dan Haji Ismail kata UMNO, PAS dan Bersatu, tiga parti ni kena gerak sederap selangkah ataupun selangkah sederap untuk kita memperkasakan kuasa politik Melayu Islam di bumi, saya selalu sebut, di bumi tanah Melayu atau pusaka nenek moyang kita ni. Kena bersemangatlah kita, dan dalam grup pun kita kena bersemangat. Balah-balah dalam grup ni kan. Kita cari satu macam Datuk Zaidi kata tadi, kita cari satu titik persamaan untuk kita bina negara kita dan mengekalkan tampuk kuasa berada di tangan orang-orang Melayu Islam. Itu semangat saya lah kan. Dan terima kasih kepada Cikgu Mahdi, Kapten. Okey, baik, terima kasih Ustaz Fadil. Nampak lain agak terganggu sikit. Apapun, terima kasih kerana memberikan kata-kata semangat lagi pada malam ini untuk kita bersatu dan mengetepikan perbezaan dan menumpukan kepada kekuatan yang ada kita pada malam ini. Baik, seterusnya dapat lain lagi iaitu memberikan perkhidmatan kepada bekas Presiden kita, Tuan Hadi Hisham. Silakan tampil sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapten, Profesor Datuk Ustaz Abdul Halim, Datuk Muhammad Ajib, Datuk Jais, Al-Fadhil Ustaz Fadil Abu Kasim, sahabat seangkatan saya SUPMEM, dan semua sahabat-sahabat hebat sekalian. Untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ucapan daripada saya tahniah dan ta'ziah. Tahniah kerana mendapat kepercayaan semua pihak yang berkaitan dengan urusan pelantikan ke jawatan Perdana Menteri, daripada ahli-ahli parlimennya, parti-parti, majlis raja-raja, dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Tahniah dan ta'ziah kerana ditakdirkan mendapat bebanan tanggungjawab yang sangat besar. Semoga amanah ini tidak menjadi asbab penyesalan di akhirat nanti. InsyaAllah dengan doa kita semua bersama-sama, mudah-mudahan Datuk Seri dapat menjalankan tugas dengan jaya. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mantan Presiden kita Tuan Haji Hashim Mari yang telah memberikan kata-kata ringkas tetapi sebenarnya sangat membekas. Baiklah teman-teman sekalian, waktu di studio sudah hampir menunjukkan jam 10.40 malam. Kita mungkin ada sesi penutup. Ke ada siapa-siapa lagi yang nak bagi laluan untuk berikan ucapan seminit? Kalau ada boleh tampil. Saifullah Pak Yop. Ya, ex-presiden hebat ni. Ada Tuan Saifullah, kontraktor kita. Boleh tampil? Tu dia proaktif. Silakan Tuan Haji. Wow, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar insya-Allah. Clear. Line clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita mengucapkan tahniah yang setingginya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri
di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Bagi saya yang menjalankan usaha pembangunan perumahan dan kontraktor ni, dah 2 tahun duduk termenung. Projek tak boleh jalan, tersangkut dan sebagainya. Ya. Kita mengharapkan dengan pelantikan beliau, semua jentera kerajaan yang menggiatkan, yang menggerakkan kerja-kerja ekonomi berjalan sepenuhnya. Dan yang paling penting juga kita mengharapkan Datuk Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri dapat membangunkan lagi usahawan-usahawan Bumiputera yang makin lama makin terhalang oleh pelbagai perkara. Kita cakap nak membangunkan usahawan Bumiputera, nak menambahkan jutawan usahawan Bumiputera. Tapi yang jadi tawan, yang jadi usahawannya, balik-balik dia orang juga, orang yang lain juga. Dan macam saya ni, kontraktor dan developer yang baru, selalu kena tekanan oleh puak itu, puak ini, nak mendapat bekalan dan sebagainya. Saya mengharapkan satu strategi yang kuat, satu strategi yang benar-benar memberikan kesan kepada usahawan dan developer Bumiputera akan dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang baru ini. Itu saja harapan saya sebagai orang yang menjalankan kerja-kerja perniagaan seperti ini. Assalamualaikum. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mantan Presiden yang sejarahnya sangat hebat ya. Saya pun mengikuti rapat akan perkembangan beliau pada zaman itu, insya-Allah. Baik. Cap, kita dapat sinyal daripada White House. Ada Mr. Wahid Abraham ya, White House. Boleh tampil untuk mewakili John Biden memberikan ucapan sepatah dua kata, Saudara Wahid Abraham. Saya tak tahu macam mana tukar setting. Itulah. Sekejap. Ini baju ni sebelum bersatu wujud lagi. Oh, ya ke? Okey, daripada White House, silakan. Okey, saya Wahid Ibrahim daripada tahun 94-95. Ya. Mungkin juga dalam ni. Ya. Saya rasa macam kedil ada di kalangan orang-orang besar hebat-hebat. Profesor Dr. Zul, alright. And then kita ada Datuk Jaiz. Dulu panggil Abang Jaiz je, sekarang dah Datuk. Kena panggil Datuk. Datuk. Dulu panggil Abang Khairuddin. Datuk Khairuddin. Ya. So, hebat, alright. So saya sebagai bukan ahli politik, tidak terlibat secara langsung dalam politik, tapi memastikan perkembangan politik tanah air secara terus, right. Pertama kali tahniah pada Datuk Seri Ismail Sabri atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya rasa dia pun tak sangka sebenarnya dilantik dalam keadaan sedemikian. Right? Harapan kita sebagai rakyat Malaysia sangat tinggi terhadap Datuk Seri, alright, sebab dalam keadaan sekarang rakyat masih lagi ataupun sedang menghadapi satu keadaan ekonomi yang sangat kronik. Sebab saya bercakap daripada segi kita nampak sendiri orang-orang. Rumah Mika bagi tadi. Rumah Mika bagi tadi. Apa yang kembang tu? Okey, teruskan Mr. Wahid Abraham, silakan. Teruskan. Ya. Sebab dalam keadaan ekonomi yang sangat kritikal. Ya. Kita nak tahu bagaimana kerajaan yang akan dibentuk dalam masa seminggu ini berjaya mengeluarkan rakyat Malaysia daripada tekanan yang amat teruk. Itu dari segi ekonomi. Kemudian dari segi politik, bila saya bincang dengan anak saya siang tadi, dia cakap kenapa bukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Sangat terpanjat. Bila kita tengok, bila dia kata bahawa anak saya berumur 20 dan 17, di kalangan mereka dia orang tidak ada kenal apa itu UMNO sebenarnya. Yang dia nampak daripada belah-belah lain. Itu menjadi satu tanggungjawab yang paling besar saya rasa untuk pemimpin-pemimpin Melayu, UMNO dan sebagainya, untuk menunjukkan bahawa untuk generasi-generasi muda ni untuk kembali kenal UMNO sebagai tonggak parti politik yang kuat di tanah Melayu. Sebab kalau tak ada UMNO, secara langsung akan goyah. Ekonomi akan goyah dari segi umat, akan goyah daripada Islam. Saya rasa itu menjadi satu tanggungjawab yang paling besar, bukan sahaja kepada parti politik tapi kepada kita semua. Bagaimana kita nak menyedarkan bahawa bagaimana orang Melayu dan orang Islam itu sendiri boleh bersatu. Bila
Bila kita lihat balik bagaimana ucapan Datuk Zaidi ataupun Haji Weng, Haji Ismail, mengenai UMNO PAS, tapi kalau kita tengok dalam Melayu ni terlalu banyak, bukan saja UMNO dengan PAS. Secara tiba-tiba ada pula parti-parti yang kecil yang wujud selepas ini. Yang mana kalau kita tengok tidak ada lagi serpihan-serpihan DAP, tidak ada serpihan MCA. Sebaliknya kalau DAP, MCA ni mereka bersatu. Walaupun dari segi politiknya mereka berbeza, tapi sentuh sahaja pasal bahasa, sentuh sahaja pasal kaum, mereka akan bersatu. Tak kira apa. Even Musangking pun dia boleh bersatu. Kan? Kita tengok sendiri bagaimana orang DAP daripada Selangor boleh datang ke Pahang sebab Musangking. Hebat. Itu tanah Melayu tu. Yeah. So kita lihat bagaimana kerajaan yang akan datang dapat overcome isu yang ada sekarang ini. Itu harapan ni terlalu besar untuk dipikul oleh kabinet ataupun Datuk Seri Ismail Sabri sendiri sebagai Perdana Menteri, dan hendaklah dibantu dan disokong oleh seluruh orang Melayu dan juga orang Islam. Itu harapan yang saya rasa harapan yang sangat tinggi dan mencabar dalam keadaan sekarang. InsyaAllah. Saya rasa itu saja ucapan saya, walaupun seminit, 2 minit, saya rasa kita semua kena luahkan dan tak ada jalan bagaimana kita boleh membantu dan terus menguatkan bangsa, agama dan tanah air kita. Ya. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much all the way from White House, Mr. Wahid Abraham, atau ucapan begitu memang begitu bersemangat dengan baju merahnya yang mana dah dibeli sebelum tertubuhnya bersatu ya. Ini sebagai catatan saja supaya jangan salah sangka. Okey, baik. Kita ada satu lagi yang nak jumpa, itu Datuk Harudin. Silakan, antara yang termuda juga dalam kita punya alumni. Silakan Datuk Harudin kalau masih ada lagi. Datuk Harudin Muhammad ada? Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Datuk. Waalaikumsalam. Sahabat saya Cikgu Mahadi, alhamdulillah. Ya. Saya rasa kecil sangat sebab tokoh-tokoh ramai malam ni. Dan yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Zul, ini ibu saya, Waktu Tim Suludin dulu. Alhamdulillah banyak ilmu ustaz tu, saya insya-Allah semat dalam hati untuk amal. Dalam sama-sama abang-abang, saya tak lupa Kapten Samsudin, Datuk Jais Sardin, Dr. Ghazali. Saya tak tersebut semua ni, alhamdulillah. Rasa sinar-sinar yang ada terhibau daripada kepimpinan Universiti Melaya tu, kita satukan dalam alumni. Hebat. Itu pun Datuk Seri Dr. Khair malam ni tak berkesempatan. Ya, betul. Saya pun pernah berkhidmat menjadi Guru Besar Inmain di Selangor dulu, pernah bawa beliau dulu. Jadi saya teringat bila pengalaman yang berlaku pada yang Perdana Menteri kita sekarang ni, Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri. Saya teringat masa saya Presiden PMUM. Masa tu kalau Datuk Zaidi ingat, saya lebih satu kerusi. Ya. Dalam situasi itu nak handle BMB, dalam masa yang sama nak handle Nadi. Saya lebih satu kerusi. Dan apa yang berlaku, saya bukan Presiden BMB. Saya bukan Presiden BMB. Presiden BMB masa tu Saudara Taufik. Saudara Taufik sekarang jadi pegawai khas pada Adun Benut, Menteri Besar Johor sekarang. Jadi apa yang berlaku, saya teringat masa itu. Kedudukan pengalaman sikit saya juga waktu jadi pengarah Serantau Felda. Hakikatnya pengalaman yang berhormat ni yang saya kenal sebelum Pilihan Raya PRU 14 tempoh hari, beliau Menteri Pengenalan Luar Bandar. Jadi saya selaku pengarah Serantau dalam konteks Malaysia, ada 54 kawasan parlimen yang di kawasan Felda. Jadi termasuklah YB Paguh, termasuklah YB Larut, Presiden dan juga Sultan Agung bersatu. Dalam yang sama, keluarga saya ada PAS dan ada UMNO. Jadi hakikat apa yang berlaku di Malaysia ketika ini dan pengalaman di Universiti Melaya, hakikat realistik. Kita perlukan sebenarnya, komuniti masyarakat pengundi perlukan situasi yang mementingkan ilmu, yang mementingkan ketenangan, yang mementingkan realistik. Jadi kalau trend retorik, pada sudut pandang saya lah, kita punya pengundi pada ketika ini zaman retorik dah berlalu. Kalau zaman dulu boleh jadi kita gah dengan manifesto, dengan retorik yang hebat-hebat, pidato yang hebat-hebat.
Tapi zaman ni dah berubah. Ya. Jadi kerana itu saya fikir kekuatan yang ada dalam alumni, kehebatan yang ada daripada yang abang-abang yang senior sampai yang muda-muda. Termasuk Wahid ni kira pangkat adik saya lah. Tapi cukup gigih daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya nampak kalau ilmu combine dengan ketenangan. Saya cuba garap karakter yang ada pada PM kita sekarang. Sebab waktu pengarah serentak, beliau Menteri Pengenaluan Bandar, saya dapat rasakan masa tu. Tokoh-tokoh di Malaysia ni termasuklah sama ada dalam UMNO, dalam Bersatu ni, dalam PAS. Mereka yang ikhlas dan ingin membela rakyatnya. Mereka pasti dalam kehidupan realiti mereka. Kehidupan realiti. Maknanya bukan pada asasnya dari segi condition, karakter, personality pada sudut ilmu, pada sudut rujukan. Mereka bukan orang-orang yang flip-flop. Kalau orang yang bukan flip-flop ni, walaupun boleh jadi dalam parti yang berbeza, insya-Allah saya yakin dalam situasi Malaysia pada ketika ini, tokoh-tokoh begini, rakyat akan sokong, rakyat akan kedepankan. Jadi saya tak boleh komen pada satu-satu parti sebab situasi boleh jadi berbeza. Saya anak broker Felda. Boleh jadi situasi banyak peti undi dalam Felda-Felda. Boleh jadi banyak based on UMNO. Saya tak nafikan dalam banyak juga kampung-kampung tradisional menjadikan PAS sebagai rujukan. Saya ada juga bapa-bapa saudara aktivis-aktivis PAS. Jadi dalam konteks keluarga, saya dapat rasakan macam mana satu keluarga yang boleh sit down bersama kalau asas foundation ilmu, asas akidah, asas realistik tadi tu boleh disatukan. Itu yang akan membuat politik kita di Malaysia ni harmoni. Dan saya cukup yakin lah kalau dengan pelantikan yang berhormat Perdana Menteri kita yang ke-9 ini dengan karakter personality yang ada, cukup tenang. Dalam menghadapi COVID-19, kita saksikan sendiri daripada peringkat awal PKP sampai ketika ini. Beliau macam disebut tadi bukan seorang yang berfikir macam Datuk Jai sebut tadi, seorang yang fikir nak menyusun strategi, nak jadi presiden, nak jadi Perdana Menteri. Saya tak dengar. Daripada sebelum Pilihan Raya dulu sampai sekarang yang nampak macam mana dia nak berkhidmat. Jadi saya syorkanlah boleh jadi abang-abang kita yang ada dalam alumni PMUM ni dengan ada kombinasi yang pelbagai tadi. Kalau kita saksikan sendiri, saya tengok sendiri bila yang berhormat sebelum proses yang berlaku tempoh hari, kita tahu kan dia punya WhatsApp dalam teks dalam alumni. Beliau sudi berkongsi. Itu dia. Jadi itu tandanya bahawa yang amat berhormat cukup menghargai kumpulan WhatsApp. Dan barangkali dengan nilai yang diberi itu, saya fikir boleh kita jadikan saluran terbaik untuk orang kata usulkan apa-apa saja usul yang boleh memberi nilai tambah kepada Perdana Menteri Malaysia. Minta maaf terlebih. Ini kita boleh cakap lebih. Ya, pantang bagi mic ni. Ya. Saya kerana itulah saya terfikir yang saya nak cerita masa PMUM 94-95. Datuk Zaidi kita ni. Masa tu saya fikir macam mana. Datuk Zaidi masa tu jadi ketua pembangkang. Saya presiden. Tapi berjaya dia beli ya. Tapi saya bagi timbalan presiden 2. Lepas tu dia senyap dan senyum. Itulah dia tinggalkan kami terus. Lepas tu kerajaan Malaysia pun tunggu bayar. Amboi. Tapi alhamdulillah lah boleh. Orang kata masih alhamdulillah dalam malam ini alhamdulillah semuanya bersama ni. Ucapkan tahniah kepada Kapten, kepada Al-Fadhil Ustaz, kepada semualah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Khairuddin yang sempat mengimbau kembali bagaimana politik kampus zaman Nadi BMB sebagai pelakon-pelakon utama terlibat dalam yang ada pada malam ni dan tak lupa insya-Allah apapun itu telah berlalu dan malam ini kita nampak akhirnya kata orang iaitu kiambang bertaut. Apa perbezaan apa sekalipun malam ini kita bertaut, kita bersatu hati dan insya-Allah ada sesuatu yang boleh kita lakukan untuk membantu kemudian negara pada malam ni. Daripada mana ni? Daripada mana tadi tu? Suara?
Boleh rekod, cukup lah. Okey ya. So itulah Prof, memang kita dah Prof tu nanti penutup. Sebelum kita sampai ke acara penutupan majlis doa selamat kita pada malam ni, mari sama-sama kita cuba melihat dan mengimbau kembali rakaman Majlis Angkat Sumpah dan juga persiapan sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Majlis Angkat Sumpah sampai Perdana Menteri. Saya cuba untuk mainkan di Google Meet. Kalau tak boleh kita terus ke StreamYard Studio ya. Saya cuba insya-Allah. Oh, nampak gaya tak boleh. Kita kena ke StreamYard Studio. Saya mainkan terus dari StreamYard Studio. Kita tengok video berkaitan dengan detik-detik sebelum Yang Amat Berhormat berangkat ke Majlis Angkat Sumpah. Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara sebentar tadi. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgasana Kecil pada jam 2.30 petang. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih Tuanku. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menurunkan tanda tangan ke atas beberapa dokumen penting bagi istiadat pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia. Dan dokumen-dokumen yang ditandatangani ini pula akan diserahkan kepada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, iaitu Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, sambil disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali. Demikianlah berakhirnya dua klip tadi ya. Kalau kita perasan tadi pada klip pertama terdapat Al-Fadhil Datuk Ajib selaku pengarah Jawi bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat sebelum berangkat ke istana untuk mengangkat sumpah, dan seterusnya kita telah pun dapat melihat kembali bagaimana majlis angkat sumpah Perdana Menteri yang berlangsung dengan jayanya, dengan lancar, dengan aman insya-Allah. Baik, kita telah sampai ke penghujung rancangan dan jam pun sudah menunjukkan jam pukul 11 malam. Alhamdulillah, saya bagi pihak teknikal mohon atas segala kekurangan, dan sebelum saya ini mudah-mudahan
pertemuan dirahmati, dan insyaAllah ini bukan kali pertemuan yang terakhir, dan kita akan susun lagi mungkin program-program Go Live, sembang bicara politik dan sebagainya, dan juga mungkin ada sesuatu yang boleh kita sinergikan untuk membantu membangunkan 10 negara kita demi agama bangsa dan negara. Jadi untuk itu kita serahkan majlis kepada Al-Fadhil Prof. Dato' untuk membuat sesi pengucapan penutupan. Falyatafadhal mashkur. Silakan Dato'. Terima kasih Cikgu Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang anak kasihi dan hormati sekalian. Saya tidak nak bercakap panjang. Saya hanya nak melahirkan rasa bangga, rasa teruja kerana kita dipertemukan oleh Allah di maya ini tanpa kita duga sempena dengan pelantikan Perdana Menteri yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Ya. Terima kasih juga kepada Kapten yang menyahut seruan kita semua menyediakan pelantar ini walaupun last minute dia ambil alih jadi penyelamatlah. Ya. Saya hanya nak sebut satu ataupun dua mulahazah saja. Pertama, kita berasal daripada kampus yang sama. Ya. Dan kita telah ada yang bertelagah, berbalah, berkonfrontasi, berbeza pendapat dan sebagainya lah sewaktu kita belajar. Waktu kita muda, darah kita muda, kalau toreh tu keluar hijau, keluar biru. Tapi masa itu telah berlalu. Kita sekarang telah berkuasa, kita telah bekerja, kita telah menjadi pemimpin dalam apa sektor. Kita mula berfikir apa yang kita nak tinggal pada generasi. Apakah kita nak wariskan mereka petelagah macam kita dulu ataupun sebaliknya. Jadi saya pun berfikir dan cuba mencari jalan bagaimana kita ambil pergeseran-pergeseran lepas itu sebagai satu sempadan yang saya sentiasa menafaatkan dalam apa jua keadaan. Waktu saya bidang saya profesor bidang Quran, ada ayat Quran yang menyentuh tentang perpaduan. Saya mengimbau kembali kisah-kisah lepas, kisah-kisah lama yang saya terbina dalam keadaan iklim itu untuk dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Jadi saya ingat bagaimana saya menyelamatkan Datuk Zaidi oleh kejar dia. Oh, sungguh. Saya jamin atas nama saya. Oh, tu dia. Saya memang masuk je. Begitu sekali sayangnya kita pada anak-anak buah kita, pejuang-pejuang ini. Kemudian Datuk Zaidi nak kahwin, cari saya. Oh Allah. Betul. Ekstra tu. Saya bersama. Begitulah aja, macam ada sejarah. Tapi saya jadikan dia itu sebagai satu iktibar untuk saya bercakap anak-anak muda, bagaimana apa pelajaran lepas itu untuk kita menatijahkan satu result yang barulah. Jadi saya mengharap sangat, saya dengan Kapten ni dalam diadem Hari Tan Sri Mahidin lantik saya sebagai ahli lembaga pemegang amanah. Jadi saya pula duduk bersama dengan Kapten jaga sektor pengkaderan, sektor latihan. Kalau COVID ni dah berakhir Kapten, kita kena panggil kawan-kawan kita ni. Bagi talk untuk dai muda yatim, bagi talk kesedaran mahasiswa dan sebagainya supaya mereka melihat kembali kepentingan Melayu Islam ni, perpaduan ni. Kita lupakan soal dulu parti apa ataupun sekarang parti apa. Mereka datang atas platform yatim melihat masa depan Melayu Islam ini tercala, tercabar kalau kita tidak pandai memanfaatkan ayat Allah yang Tuhan dah sebut dah. Kita memang tak akan boleh satu kerana Tuhan dah sebut dah. Wajalnakum syu'uban. Dia dah ganti kan memang syu'uban. Memang Tuhan dah ganti tak akan. Puak-puak dah. Tuhan dah jadi berpuak. Puak-puak dah. Berbagai kabilah. Memang tak boleh. Tapi kita araf. Jadi untuk kita understanding, kena mengenal sama lain. Jadi benda yang kita tidak understand tu kita letaklah kat rumah kat mana-mana, cari titik pertemuan. Dan inilah saya rasa tips yang cukup penting dalam usia kita dah meningkat begini, melihat masa depan negara. Takkan kita nak bagi DAP negara kita ni, pejuang susah-susah ni. Dan macam Haji Fauzi ke Datuk Jais tersebut tadi kan, 22 bulan mereka merintah, kita terasa sangat-sangat. Dan masa tu macam-macam doa yang kita angkat supaya Tuhan jatuhkan, dan bila Tuhan jatuhkan maka inilah peluang untuk kita kembali bertaut, bina kembali persatuan kita. Jadi begitulah saya menaruh harapan yang ada dalam ni yang boleh arrange program-program seperti ini secara rasmi, InsyaAllah boleh
surat dan sebagainya, Kapten di bawah Yadim dan YDP Yadim pun saya kenal. Boleh insyaAllah kita berjumpa Kapten, boleh usahakan mungkin atas nama PMUM tu susah kerana mungkin bajet dan sebagainya. Tapi atas nama Yadim ini kita boleh menjustifikannya untuk iktidat kehadiran siswa ini insyaAllah. So saya tidak nak cakap panjang, dah lama kita lewat dan majlis kita ni. Boleh diusahakan lagi insyaAllah. Semoga kita punya majlis diberkati. Saya selama seronok, ada anak murid, ada kawan, ada juga saingan dan sebagainya. Tapi kita rasa gembira kerana kita dapat berada di satu platform mana. Walaupun tidak semua dapat cakap, minta maaf lah Kita jumpa dalam kesempatan yang lain. Saya kembalikan kepada Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Datuk Dr. P. Mat Yusof atas ucapan dan rumusan nasihat tadi kepada kita sekalian. Dan terima kasih kepada Cikgu Mahdi yang jadi co-pilot untuk majlis malam ini. Terima kasih kepada semua-semua yang terlibat, datuk-datuk sekalian, saya bersama rakan-rakan pimpinan perkembangan PMUM. InsyaAllah lepas ini kita akan cuba merapatkan lagi staff kita lebih dekat lagi. InsyaAllah kita mohon doa Allah Subhanahu Wa Taala supaya Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri diberikan inayah, diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin negara ini dengan sebaik mungkin, dengan sokongan rakyat dan dengan perkenan tuanku dan dengan sokongan kita sekalian. Terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kita dapat tersilap bicara di pasal bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahi dengan baca tasbih kafarah suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.